yang dirahmati Allah, pagi ini saya bertuah kerana saya selalu sebut dalam live Facebook saya tentang seorang tokoh anak muda yang handsome, kaya, iaitu Haji Zul Omar Majdi. Haji Zul Majdi Omar. Inilah orangnya tuan-tuan, handsome tak saya cakap. Dan tengok belakang tu, itu bukan gambar YB tu gambar ejen insurans yang berjaya. Dan alhamdulillah saya di pejabatnya ingin bercerita tentang hibah. Apa dia hibah? Kenapa kepentingan hibah? Dan hari ni kita ada seorang tokoh yang kita kena hormat lah. Sebab kerja keras dan semangat perjuangan dia. Jadi kita berkenalan dengan tokoh yang saya maksudkan. Nama dia Haji Zul Majdi Omar. Apa khabar? Sihat? Sihat, Ustaz. Alhamdulillah. Terangkan sikit, asal orang mana? Asal Kelantan, Ustaz. Kelantan kat mana? Kelantan di Taman Cepa. Oh, Kelantan. Bukan Jepun. Lepas tu besar di mana? Saya dibesarkan di Kuala Lumpur. Ayah askar, pencen las di Mindat. Banyak di Mindat. Oh, sama ayah saya. Di Mindat. Anak askar lain sikit lah. Dia, kita memang strict sikit lah kan. Bak punctual and everything tu. Okay. So, macam mana boleh terjebak dalam dunia insurans, hibah ni? Macam mana cerita sikit? Sebelum ni saya background arkitek. Belajar di UTM Semarak. Habis belajar pada tahun 2000. Saya bekerja di Zakbar Arkitek, lukis masjid, base di Kampung Baru. Last drawing saya adalah masjid Muaz Jabal di Setiawangsa tu. Lepas tu cantik masjid tu atas bukit lah. Lepas tu jelah, lepas tu kan semua firm arkitek affected. Saya pun tak ada kerja dan saya bekerja di Rahim Wali sekejap, lukis plantation, pun di kontrak. Kemudian serap di Takaful Malaysia. Start terjebak dengan Takaful ni sebenarnya saya bekerja dengan Bank Islam. Lepas tu diserap masuk di Takaful Malaysia. Tapi Takaful Malaysia saya banyak jaga general, insurans takaful untuk kereta, untuk rumah, untuk motor, sikar, sebagainya, takaful kenderaan. So lepas pada tu saya sedar tentang pentingnya takaful dan kawan-kawan saya ramai ajak, jomlah jadi wakil ejen takaful, jomlah jadi wakil ejen takaful. Start bermula 2008 saya start berkecimpung dalam industri sebagai ejen takaful ni sepenuhnya di bawah Prudential BSN Takaful bersama Al-Isra pada tahun 2008. 2008. Oh, alhamdulillah. Beza wasiat dengan hibah. Hibah adalah pemberian ketika masa hidup. Ya, betul. Kita bagi waktu orang tu hidup. Contoh kita dan apa dia hibah takaful? Hibah takaful ni adalah kita telah membeli satu insurans, betul tak? Takaful, satu package kita beli dan kemudiannya kita bagi penama, seorang penama ke, dua penama ke, apa semua. Dan bila kita mati, syarikat takaful ini akan bagi pampasan terhadap penama, terus bagi pada penama. Beza dengan wasiat. Wasiat ni boleh dicabar. Oh, ayah ada 80 juta. Kalau ayah mati, Atih kau ambil 70 juta. Yang ni Atih lain. Dia 70 juta. Yang Abdul Wahab ambil 10 juta. Yang ni macam tu lah. So itu cerita dia. Dan benda ni walaupun apak dah mati, kemudiannya wasiat tersebut, walaupun wasiat ni wajib dilaksanakan, tetapi boleh dicabar. Boleh dicabar di mahkamah. Dan sebab perbicaraan mahkamah lah kebanyakan, lebih daripada 60 bilion aset orang Islam, wasiat-wasiat ni telah dibekukan untuk beberapa tempoh yang agak lama. So sia-sia lah aset orang Islam. Orang Islam sebenarnya kaya, tapi disebabkan
pengurusan sistematik. Kalau kita mati, harta kita immediately 24 jam mati, tak lama lagi bila kita daftar kat balai polis, ayah kita mati. Bila ayah mati, daripada IC, account bank freeze, dibekukan, ATM machine dibekukan, semua harta-harta dibekukan. Yang tak dibekukan, hutang kita, bank akan cari juga. So macam mana isteri kita nak hidup, anak-anak kita nak hidup? Ustaz, apa bezanya hibah yang dibuat dari takaful atau hibah yang dibuat di pejabat peguam untuk harta yang ada? Okey, saya ringkas saya jawab apa yang saya tahu. Hibah yang dibuat oleh pejabat peguam, hibah yang kita beri masa kita hidup. Okey, ayah ada banglo dekat Port Dickson. Banglo tu untuk, katalah ayah ni nama dia Atih. Kan? Dia orang kaya, masa tu dia kaya dengan jual Lamborghini banyak, Ferrari banyak, apa semua kan. So dia ada 4 orang isteri. Siap lah. Isteri pertama, banglo kat Port Dickson, saya bagi dekat Su. Isteri kedua, saya bagi banglo kat Cameron Highland. Dia bukan kena dengan kau. Kan? Katalah isteri kedua, ni bukan ni orang lain. Isteri kedua orang lain lah bagi, katalah nama isteri kedua tu Swilan, ambil kat sini. Lepas tu nombor 3 J-Lo, ambil yang dekat Amerika. Betul lah, isteri amai duit. So bagi dekat pejabat peguam, kita cakap kat peguam, saya nak bagi harta-harta yang dah jadi milik saya ni, full ni, saya bagi kat orang-orang ni waktu hidup. Hibah ni tidak boleh dicabar di mahkamah. Tetapi yang maksud takaful hibah ni, dia sejenis bentuk pampasan. Kita carum tiap-tiap bulan dan kemudiannya duit itu digunakan oleh takaful untuk membantu grup-grup yang lain ni. Manusia-manusia yang susah apa semua ni, secara pukal, bagi sekali, pom. Bolehlah orang susah itu berbelanja untuk selama. Hibah yang aku cakap tu betul. Hibah yang di segi yang kita buat di pejabat peguam tu berbentuk aset. Berbentuk aset, contoh kereta, rumah. Salah satu dia Ustaz bagi contoh rumah, kereta, jam, barang-barang kemas. Itu hadiah yang berbentuk. Jadi hibah takaful ni hibah bersyarat, maknanya kita bagi satu pampasan. Pampasan menggantikan, contoh kita sendiri tak ada aset banyak. Jadi kita nak bagi juga pada keluarga, maknanya hibah dari segi bentuk takaful ni kita bagi dari segi bentuk pampasan kewangan. Contoh pampasan si mati ni meninggal dan kita pelindungan yang dilindungi plan hibah dengan kami adalah RM500,000. Kita akan bagi RM500,000 tu untuk diagih-agihkan pada keluarga. Sebab ada setengah orang sekarang ni, keadaan sekarang ni ekonomi, tak ramai orang yang boleh beli aset. Contoh beli rumah, dia nak hadiahkan, dia nak hibahkan pun tak ada dalam segi bentuk rumah, kereta, tak ada. Jadi pengganti untuk meneruskan mereka-mereka ni hidup, meneruskan dengan apa yang ada sekarang ni adalah takaful tu lah. Maknanya kita bagi satu pampasan wal langsam, dan siapa yang dia nak hibahkan, dia pencarum ni nak namakan atas pencarum tu. Pembahagian mesti 100%. Okay? Kalau 50% anak pertama, 50% anak kedua. Terpulang pada dia. Okay.